Pengkhianat berseragam menjual maruah negara demi 5 juta sebulan. Pada Agustus 2025, negara dikejutkan dengan penahanan 5 pegawai kanan Angkatan Tentera Malaysia. Bukan calang-calang nama, tetapi mereka yang berkhidmat dalam Pertubuhan Perisikan Pertahanan Malaysia, institusi yang diamanahkan menjaga maruah dan keselamatan negara dari segala ancaman, baik nyata maupun tersembunyi. Inilah 5 nama-nama pengkhianat negara. 1. Kolonel Muhammad Haris bin Asmuni, satu nama besar dalam Detasmen Keselamatan Risikan Balas. Sepatutnya, dialah pemburu perisik asing, pelindung pintu rahasia negara. Tapi, ironinya, dialah yang dipercayai membuka pintu, memberi laluan kepada sindiket penyeludupan, membocorkan maklumat sulit yang sepatutnya menjadi benteng pertahanan. Betapa hinanya bila perisai negara sendiri retak akibat tamak dan rakus, bukan tekanan musuh. 2. Letnan Kolonel Kamarul Zaman bin Ali, anggota Tentera Udara Diraja Malaysia, yang selama ini diamanahkan menjaga langit negara daripada anasir luar. Namun, amanah itu dicemari apabila dia didakwa menjual rahsia, membiarkan awan negara dilitupi kabus pengkhianatan demi kepentingan pribadi. Sudahlah langit negara digadai, tanah tumpah darah ini jadi taruhan. 3. Kapten Mahazam bin Ali, dari Tentera Laut Diraja Malaysia, bertugas di bahagian cyber dan elektromagnetik. Dalam era perang moden yang serba digital, bahagian ini adalah benteng utama menghadapi ancaman siber. Namun, apabila benteng itu sendiri diruntuhkan dari dalam oleh tangan pengkhianat, musuh tidak perlu menembak sebutir peluru pun, cukup dengan seorang yang sanggup merosakkan sistem dari dalam. 4. Letnan Kolonel Ahmad Afiq bin Ahmad Hasbullah, pegawai risik yang sepatutnya menjadi mata dan telinga negara. Tapi apabila mata menjadi buta kerana wang, telinga menjadi pekak kerana imbuhan haram, maklumat negara yang sepatutnya menjadi senjata, bertukar menjadi barang dagangan murahan di pasaran sindiket. 5. Letnan Kolonel Syarul Nizam bin Syafin, berkhidmat di bahagian industri pertahanan. Tugasnya melindungi aset-aset strategik negara, kapal, pesawat, sistem pertahanan. Namun kepercayaan itu hancur bila beliau didakwa menjadi broker kotor, membuka pintu seluas-luasnya kepada musuh, asalkan saku sendiri penuh. Sindiket ini bukan sekadar menyeludup rokok, dadah atau barangan seludup dengan nilai 5 juta sebulan. Mereka menyeludup maruah bangsa, menggadaikan keselamatan rakyat, menjual rahsia yang selama ini dijaga dengan darah dan keringat pejuang terdahulu. Setiap seorang didakwa menerima antara 30.000 hingga 50.000 bagi setiap kemasukan barangan. Duit haram itu mungkin boleh membeli kemewahan sementara, tapi harga yang sebenar ialah maruah yang musnah, kepercayaan yang hilang, dan negara yang terdedah. Penahanan mereka oleh Suruhanjaya. Pencegahan rasuah Malaysia bukan sekadar berita, tetapi amaran keras bahawa barah dalam badan pertahanan mesti dibedah sampai ke akar. Rampasan wang tunai, dadah, minuman keras, alat penimbang, dan senjata api tiruan hanyalah sebahagian kecil bukti kerosakan yang telah mereka lakukan. Pengkhianat berseragam sebegini lebih hina daripada pengganas bersenjata, kerana musuh yang nyata kita lawan, tapi musuh bertopengkan wira ini menikam dari belakang. Jika benar terbukti bersalah, mereka harus dihukum setimpal, bukan sekadar sebagai penjenayah, tetapi sebagai pengkhianat negara. Biar nama mereka tercatat dalam sejarah sebagai peringatan pahit kepada generasi akan datang, bahawa siapa yang menjual rahsia tanah air, tempatnya bukan lagi bersama rakyat, tetapi di sudut gelap sejarah, sebagai sempadan dan amaran kepada semua. Inilah harga pengkhianatan. Bukan hanya kehilangan harta atau jawatan, tetapi kehilangan kepercayaan, maruah, dan nama baik bangsa. Jangan biarkan racun pengkhianatan terus meresap. Semoga negara ini sentiasa dilindungi daripada musang berbulu ayam, yang sanggup menggadaikan tanah air sendiri.